Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatihah binti Mamat. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan bagi tugasan kami, yang mana bahasa ni terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu fonologi, semantik dan tata bahasa. Tata bahasa pula terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu morfologi dan juga sintaksis. Okey, pada tugasan kami hari ini yang telah ditugaskan, kami lebih menjurus kepada bahagian morfologi. Istilah morfologi dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu morphology. Morph membawa maksud bentuk, manakala logi itu membawa maksud pengetahuan ataupun ilmu. Manakala menurut Nick Safia Karim pula menjelaskan bahawa morfologi ini merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Morfem pula merupakan unit tata bahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur dalam pembentukan kata. Iaitu, dalam tugasan ini kami telah diminta untuk menyediakan satu modul pedagogi kata tugas. Kata tugas ialah kelompok perkataan yang hadir dalam ayat-ayat penting. Kata tugas ini boleh hadir di hadapan dan di belakang ayat untuk memberi makna yang lebih mendalam. Okey, sekian saja daripada saya dan bahagian lain akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Golongan kata tugas ialah golongan perkataan yang tidak dapat menjadi inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tata bahasa yang tertentu, iaitu sama ada sebagai penghubung, penguat, penegas, pemberi, pembenar dan tugas-tugas lain. Berdasarkan Tata Bahasa Dewan 2010, kata tugas dapat fungsinya dalam frasa, klausa dan ayat. Kata penyambung ayat. Jenis kata tugas yang berfungsi sebagai kata penyambung ayat ialah kata hubung. Kata hubung bertugas untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, frasa dan frasa, klausa dengan klausa. Kata penyambung ayat terdiri daripada 2, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan menyambungkan 2 ayat yang sama penting kedudukan menurut Tata Bahasa Dewan edisi baharu. Kata Nick Safia, kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan 2 klausa atau lebih yang sama rata sifatnya. Ayat yang terbentuk menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmu gabungan. Contoh ayatnya adalah, Abang makan sambil membaca. Perkataan sambil dalam ayat itu menjadi kata hubung yang menghubungkan 2 kata yang setara yang menunjukkan makna serentak. Seterusnya, kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan terdiri daripada 3, iaitu kata hubung relatif, kata hubung komplement dan kata hubung keterangan. Yang kedua adalah kata praklausa. Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa, iaitu yang terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Tugas perkataan-perkataan yang demikian adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengiaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. Berikut adalah definisi, contoh perkataan dan contoh ayat bagi setiap kata praklausa. Yang ketiga adalah kata prafrasa dan pasca frasa. Kata prafrasa dan pasca frasa ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum dan sesudah frasa sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Perkataan-perkataan ini mendukung tugas menonjolkan maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegas, menafikan, memberikan, menyediakan, menunjukkan arah dan membilang. Berdasarkan tugas-tugas ini, maka kata prafrasa iaitu perkataan yang hadir sebelum frasa mengandungi 9 jenis, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Setiap kata mempunyai definisi dan contoh ayat yang tertentu. Yang akhir sekali adalah kata pasca kata. Kata pasca kata hadir selepas perkataan. Kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan unsur ini tidak berfungsi sebagai kata ganti nama. Kata pasca kata iaitu nya berfungsi sebagai kata penekan dan pembenda. Berikut adalah penggunaan nya
dalam situasi yang berbeza iaitu kata penekan dan kata pembenda. Saya Nuna Siti Anisha binti Mat Kemi, pemegang kad matrik di 2019-1087-537 akan meneruskan tentang aktiviti PDP kata tegas. Berikut merupakan PDP untuk belajar berdasarkan kata penyambung ayat. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu iaitu terdapatnya bahagian tata bahasa yang sukar difahami oleh pelajar. Oleh itu, guru perlu kreatif untuk menambahkan lagi tahap kefahaman setiap pelajar terhadap subtopik yang diajar oleh guru. Dalam pengajaran tata bahasa iaitu kata penyambung ayat, guru boleh menggunakan teknik seperti dengar dan teka. Teknik ini membolehkan guru membawa laptop dan pembesar suara sahaja. Langkah pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut. Langkah yang pertama, guru menerangkan terlebih dahulu bagaimana aktiviti ini dilakukan. Yang kedua, guru memasang audio ayat bahasa Melayu yang lengkap. Seterusnya, guru meminta murid untuk mendengar ayat dengan teliti. Setelah audio dihentikan, guru memilih secara rawak murid untuk datang ke hadapan. Selain itu, guru meminta murid tersebut untuk meneka kehadiran penyambung ayat dan fungsinya dalam ayat yang didengar sebentar tadi. Dan guru mengulang langkah 2 hingga 5 sehingga habis waktu kelas. Rumusannya, melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut dapat meningkatkan tahap kefahaman pelajar berdasarkan kedudukan dan fungsi frasa adjektif dalam ayat. Seterusnya ialah aktiviti PDP untuk pelajar berdasarkan kata praklausa. Aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru untuk menambahkan lagi tahap kefahaman murid berkaitan dengan kata praklausa ialah aktiviti inside, outside, circle. Langkah pelaksanaan aktiviti berdasarkan kata praklausa ialah: langkah yang pertama ialah murid mencari pasangan masing-masing dan membentuk dua bulatan iaitu bulatan 1 di dalam dan bulatan 2 di luar. Murid perlu berdiri menghadap pasangan dan guru akan memberikan soalan ataupun tugasan kepada murid bulatan 1. Murid dalam bulatan 2 hanya menjawab dan rakannya hanya mendengar. Murid akan memberikan pujian atau membetulkan jawapan rakan apabila dia telah selesai memberikan jawapan, kemudian murid akan bertukar peranan dengan soalan baru. Akhir sekali, mereka akan bertukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam bulatan. Seterusnya ialah aktiviti PDP berdasarkan kata prafrasa dan pasca frasa. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru di dalam bilik darjah ialah aktiviti yang dinamakan sebagai match mind. Langkah pelaksanaan aktiviti berdasarkan kata prafrasa dan pasca frasa adalah seperti berikut. Langkah yang pertama ialah memerlukan 4 orang murid dalam satu pasukan dan setiap 2 orang akan mencari pasangan dalam pasukan tersebut. Setiap pasangan perlu diberikan kad untuk memisahkan mereka dan kemudian murid 1 akan mengarahkan murid 2 untuk melukis ataupun meneroka gambar yang ada pada murid 1. Apa yang ditulis atau diteka hanya bergantung kepada kefahaman daripada arahan atau mesej yang disampaikan oleh murid 1. Seterusnya, murid 1 akan melihat hasil yang dibuat oleh murid 2 dan mereka akan saling kukuh mengukuhkan hasil tersebut. Kemudian, kedua-duanya bertukar peranan. Aktiviti PDP berdasarkan kata prafrasa dan pasca frasa yang boleh dilakukan oleh guru untuk menambahkan kefahaman murid ialah berdasarkan aktiviti travelling file. Aktiviti guru yang pertama yang dapat dijalankan ialah setiap pasukan dibekalkan satu fail yang di dalamnya mempunyai satu soalan kes ataupun masalah untuk dibincangkan. Selepas 10 hingga 15 minit, soalan dan catatan jawapan akan dimasukkan semula ke dalam fail dan diedarkan kepada pasukan-pasukan lain.
Pasukan yang mendapat fail baharu daripada pasukan lain dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang terdapat di dalam fail berkenaan sebelum dibincangkan, ditambah dan dihurai ataupun disunting. Suntingan yang dilakukan adalah berdasarkan bahagian kata tugas yang dipelajari pada hari tersebut. Setelah setiap pasukan memberikan respon kepada 2 atau 3 travelling file dibincangkan di dalam kelas secara keseluruhan. Kemudian, soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut akan dipaparkan kepada guru semasa aktiviti berjalan. Sekian sahaja daripada saya akan meneruskan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita terus kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan latihan pengetahuan. Kita terus kepada soalan yang pertama. Yang manakah ayat yang menggunakan partikelnya yang berfungsi sebagai kata penekan? Pilih dua jawapan yang tepat. Kata penekan ini bila kita tengok dia menekankan ataupun menegaskan kata yang bergabung dengannya. Contoh, kelihatannya, sesungguhnya, pastinya, ataupun sebenar-benarnya. Maka jawapan yang pelajar boleh pilih adalah akhirnya dia berjaya dalam peperiksaan dan nampaknya pelajar itu cukup matang. Kita terus kepada soalan yang kedua. Soalan kedua meminta kepada ayat yang mengandungi M. Jadi dua jawapan yang tepat. Kata tugas dibagikan kepada 4, iaitu kata penyebut ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan pasca-frasa dan M. Jadi M itu boleh diklasifikasikan sebagai kata pasca kata. Dalam kata pasca kata boleh dibahagikan lagi kepada 2, iaitu kata penekan dan kata pembenda. Fokus untuk soalan 2 ini iaitu mencari ayat kata yang menggunakan partikelnya dalam kata pembenda dengan betul. Contoh, kita tengok hebatnya belajar kelas ini. Ini mungkin tergolong dalam kata pembenda. Dan kedua, penggunaan jam tangan digital semasa peperiksaan sewajarnya diteliti. Baik. Mungkin dua jawapan ini merupakan dua jawapan yang tepat. Dan yang ketiga, yang manakah tidak termasuk dalam kata prafrasa dan pasca frasa? Yang ini kita mesti lihat semula apa itu kata prafrasa dan pasca frasa. Jadi bahagikan dengan kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata segi nama, kata arah, kata bilangan dan juga kata adverba. Ikut kepada jawapan, kata penguat adalah kata prafrasa dan pasca frasa. Kata penegas adalah kata prafrasa dan pasca frasa. Dan kata bilangan juga merupakan kata prafrasa dan pasca frasa. Yang bukan kata prafrasa dan pasca frasa ialah kata perintah. Baik. Kita terus kepada soalan struktur. Kata tugas. Dinyatakan S dengan T. Nyatakan S dengan T. Apa itu S? S itu mungkin kita boleh bahagi. Kita boleh rujuk semula di atas sebagai kata praklausa. Jadi kita jawab di sini kata praklausa. Dan jawapan yang kedua, T, contoh partikelnya. Ini adalah kata pasca frasa, tidak silap, atau sebentar ya. Dia pasca kata pasca kata. Baik. Baik. Khususnya kita pergi kepada soalan yang terakhir, yaitu kita baca petikan dan namakan kata tugas bagi perkataan yang berhuruf condong dalam perenggan di atas. Baik. Jawapan bagi ini, pelajar akan membuat jawapan mereka sendirilah berdasarkan dengan pemahaman. Contohnya, mungkin bagi ini adalah kata bagi ini mungkin kata sendi nama. Pelosok itu mungkin kita boleh katakan sebagai kata arah. Sebilangan ini kita boleh rujuk kepada kata bilangan. Dan hanya itu kita mungkin boleh jawab sebagai kata hubung.
Setelah menjawab soalan ini, kita akan tekan submit dan akan dikeluarkan markah. Baik, kita tengok kepada markah yang diberi. Jawapan yang betul adalah 5/11. Baik, kita tengok mana yang salah. Okey. Sebenarnya dia betul, cuma sistem yang salah. Tidak apa, tapi menunjukkan bahawa ini merupakan medium untuk menjalankan latihan peneguhan secara dalam talian. Kesimpulannya, setiap kata tugas mempunyai fungsinya yang tersendiri. Sebagaimana kata pemberi ialah kata yang berfungsi sebagai pemberi hal atau perangkai antara subjek dan frasa-frasa utama dalam predikat. Kata sendi nama ialah perkataan yang hadir sebelum kata nama atau frasa nama. Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama dari segi masa, cara dan tempat. Kata penekan ialah kata yang bergabung dengan partikelnya dan digunakan untuk memberi penegasan kepada perkataan yang bergabung dengannya. Kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, predikat frasa kerja maupun predikat frasa objektif. Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat klausa, sama ada sebagai penghubung sesuatu tugas intaksi tertentu, sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemberi atau tugas-tugas yang lain.